Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rasanya dah lama sangat saya tak buat video ni. Okay, saya rasa dalam berbulan-bulan dan harap lepas ni saya konsisten lah nak buat video. Okay, hari ni saya nak bincangkan tentang satu isu yang dia tidaklah hangat. Cuma sebagai seorang guru ni, okay, ataupun sebagai yang dekat dengan budak-budak, yang dekat dengan kanak-kanak yang masih belum lagi matang pemikiran mereka, saya nak bincangkan tentang satu isu, iaitu tentang TikTok. Baiklah, kalau kita tahu TikTok zaman sekarang ni dia sangat-sangat popular. Kalau kita bandingkan TikTok dengan media-media sosial lain seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan lain-lain lagi lah, TikTok merupakan satu aplikasi yang kalau kita lihat yang amat ramai pengikutnya daripada budak-budak. Kalau kita lihat dari geografi Malaysia, kalau kita tanya dengan setiap budak-budak, setiap murid, tak kisah tahun 1, tahun 1 mungkin tak adalah. Daripada tahun 4, tahun 5, tahun 6 sehinggalah form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, kebanyakan mereka mempunyai akaun TikTok mereka sendiri. Kalau kita tanya tentang Facebook, yes, mungkin ada. Tetapi kalau kita tanya balik, yang mana satu yang mereka selalu gunakan? Yes, kita akan jumpa mereka akan selalu gunakan media sosial TikTok. Baiklah, kenapa dengan TikTok? Kalau kita lihat sejarah balik, TikTok ni waktu mula-mula dia muncul dulu dalam tahun 2012 macam tu lah, 2014 ke macam tu, saya pun tak pasti. Kalau kita lihat TikTok, mesti orang akan kaitkan dengan gelek-gelek. Buka saja TikTok, oh orang menari. Buka saja TikTok, budak perempuan menari. Sampaikan dalam mindset kita TikTok adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi kalau kita lihat sekarang, TikTok zaman sekarang ni, tahun 2021-2022, start daripada PKP lah, banyak akaun-akaun TikTok yang saya rasa sangat bagus. Dia memberi ilmu lah, ataupun dia memberi hiburan yang agak baik berbanding TikTok yang terdahulu. Beberapa bulan yang lepas, kita ada mendengar satu isu di mana ada satu sekolah ni, dia menjemput TikTokers yang agak terkenal datang ke sekolah. TikTokers ni kalau kita lihat, bukan kita nak salahkan dia lah, kalau kita lihat dia membawa satu pengaruh yang tidak baik, okay? Sebab dia, macam mana nak cakap lah, bukan saya nak memburukkan beliau, bukan saya nak menunjukkan beliau tu jahat, tetapi saya nak tunjukkan apa yang dibawa itu, apa yang TikTokers tu bawa ke media sosial, ke TikTok, merupakan sesuatu yang tidak baik. Yes, memang betul, kadang-kadang TikTokers ni dia ada buat benda yang baik, dia selalu bantu orang. Apa yang baik kita pujilah. Tetapi kalau kita tanya kepada murid, apa yang dia tahu tentang TikTokers ni, okey, murid akan beritahu benda yang tidak baik. Kalau kita tanya dengan murid 5 benda yang mereka senaraikan, mungkin 4 yang tidak baik, 1 yang baik. Benda yang baik kita memang harus pujilah. Itu benda sesuatu yang baik yang kita perlu ikutlah. Benda yang tidak baik ni sesuatu yang kita tidak perlu ikut. Tetapi saja, sampaikan pada satu ketika saya tanya dengan murid, kalau kita jemput TikTokers ni ke sekolah, adakah mereka nak? Jawapan murid, yes, mereka sangat teruja, mereka sangat suka. Sampaikan mereka percaya yang mungkin sekolah akan bawa TikTokers ni ke sekolah. Padahal memang taklah saya nak bawa TikTokers tu ke sekolah. Secara jujurnya, sebelum berlakunya kes TikTokers tu datang ke sekolah, saya memang kenal TikTokers ni, tapi bukan kenal secara mendalam lah. Saya cuma tahu apa yang konten yang selalu dibawa oleh TikTokers ni ke dalam TikTok. Konten yang tidak baik lah. Kebanyakannya adalah konten yang tidak sesuai, tidak baik lah untuk murid-murid. Sebab murid-murid ni dia lebih menggemari benda yang tidak baik berbanding benda yang baik. Mungkin ada mereka yang akan ikut benda yang baik, tetapi seperti yang saya cakap tadi, kalau kita buatkan satu list, nombor 1, benda yang tidak baik, benda yang selalu TikTokers tu buat, benda tu lah yang mereka akan ingat. Kalau dia nampak TikTokers tu, dia akan ingat benda tu. Sampaikan pada satu tahap mereka pun nak jadi macam TikTokers tu. Mereka tahu apa yang dia buat, macam mana spesifikasi motor TikTokers tu, sampai mereka menjadi amat-amat minat, sampai tahu di mana dia berlumba, di mana dia benda tu lah amat mendalam. Saya pun tak tahu sangat tentang TikTokers ni. Saya cuma kenal gitu sajalah. Jadi sebagai seorang yang selalu dengan murid, selalu dengan kanak-kanak ni, kita patutnya perlu ada juga akaun TikTok ni. Kita kena tahu juga apa isu-isu semasa. Kita kena tahu TikTokers yang terkenal. Kita kena kenal apa yang murid kenal. Kalau kita tahu apa yang murid tu kenal, apa yang murid tu suka, jadi mudah untuk kita memberi nasihat bagaimana tahap ketaksuban murid tu kepada TikTokers tu. Baiklah, saya bagi satu contoh. Kalau kita tak tahu tentang TikTokers di TikTok ni, kalau murid
tanyakan tentang TikTokers ni kepada kita dan kita jawab tak tahu, mungkin mereka akan explore sendiri, mereka akan cari sendiri, mereka akan mencari jawapan sendiri dengan membuat kajian tentang TikTokers tu. Apabila kalau murid tu membuat kajian sendiri, perasaan ingin tahu murid tu yang amat mendalam, mereka akan leka kepada TikTok tu dan mungkin mereka akan terus minat kepada TikTokers tersebut. Jadi kita sebagai yang rapat dengan murid ni, yang selalu ada dengan murid, nak tak nak kita mesti tahu juga apa yang murid tu suka. Kalau kita tahu, kita boleh selitkan apa yang tidak baik tentang TikTokers tersebut. Kita boleh bagi nasihat. Walaupun yes, mungkin murid tu tak akan dengar, tapi sekurang-kurangnya kita sudah memberi nasihat. Saya percaya kalau dalam 100 nasihat kita bagi tu, kurang-kurangnya mungkin ada 1-2 yang akan masuk dalam diri murid. Itu pun sudah agak baik. Baiklah, jadi itu tugas kita sebagai cikgu ni, tugas kita sebagai orang yang selalu dekat dengan murid ni, tak kisahlah cikgu ke, ibu apa ke, ataupun kawan-kawan ke. Jadi kita perlu kenalkan murid ni dengan TikTokers yang baik. Contohnya banyak, macam saya cakap tadi, banyak TikTokers yang memberi konten yang agak baik. Kita boleh tunjukkan kalau tentang bola sepak, kenalkan mereka tentang akaun TikTok seperti A2N Studio. Memang baik, banyak video yang agak menarik lah tentang bola sepak. Ataupun ada satu kawan saya ni, dia buat TikTok juga, La Bola Studio ke apa lah, macam tu lah. Yang tu pun menarik tentang bola sepak. Sebab murid lelaki ni dia memang minat bola sepak. Jadi kita boleh kenalkan akaun TikTok yang berkaitan dengan bola sepak kepada murid. Itu lebih baik berbanding kita kenalkan akaun TikTok yang tidak baik kepada murid. Ataupun kita boleh bagi tahu juga akaun TikTok seperti apa nama, pencerita TV ke. Itu pun merupakan satu akaun TikTok yang baik. Macam kita kenalkan Ryan Bakery, saya rasa Ryan Bakery tu tak perlu kenalkan lah, memang semua kenal. Memang yang agak baik, video yang santai, video yang menghiburkan kita dengan cara yang baik. Jadi kita perlu kenal pasti TikTokers yang baik untuk kita kenalkan kepada kanak-kanak, kepada remaja-remaja ni, supaya mereka terus follow lah. Sebab kalau kita lihat video TikTokers yang baik tersebut yang agak menarik, memang kita akan layan, kita akan cari lagi video-video yang seterusnya. Jadi apabila murid tu selalu melihat video yang baik, jadi algoritma TikTok murid tersebut akan banyak menunjukkan video-video yang baik. Itu tugas kita lah kepada murid-murid ataupun kepada remaja-remaja ni. Saya rasa saya dah melalut dah apa yang saya nak cakap ni. Saya pun tak tahu apa saya nak cakap ni. Cuma saya nak buat video untuk menghidupkan kembali channel ni. Jadi kalau dah lihat video ni, kalau dah tonton video ni, saya harap kalau belum subscribe tu, tolong subscribe dan tekan butang like tu. Tak pun bagi komen pandangan anda tentang apa yang saya cakap ni, tentang apa yang celoteh ni. Mungkin tak ada isi yang menarik, mungkin video ni membosankan. Tapi macam saya cakap tadi, saya buat video ni untuk meneruskan lagi video-video selepas ini. Saya harap lepas ini saya akan buat video dan teruskan buat video. Jadi saya Abdul Wael ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk tekan like dan tekan butang subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.